Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM. Okay, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay, hari ini cikgu nak bincang soalan tingkatan 3 bab baru bab 3 matematik pengguna, simpanan dan pelaburan kredit dan hutang. Okey, cikgu akan bincang beberapa contoh beberapa contoh dengan menggunakan formula yang mudah lah. Okey, so bila pelajar dah belajar di sekolah, so pelajar boleh buat revision dengan menonton video cikgu lah. Okey, so kita tengok, kita pergi kepada soalan yang pertama Contoh 1, Encik Zainal menyimpan sebanyak 4,000 di bank Bunga Raya, kadar faedah. Okey, sekarang ni dia simpan dulu. Kita tengok kita conteng dulu maklumat yang diberi lah. Okey, dia menyimpan 4,000. Okey, dengan kaedah kadar faedah 2% setahun. Berapakah faedah? Okey, ni keyword dia kat sini faedah. So pelajar akan belajar dua dalam pengiraan faedah ni. Okey, pelajar akan belajar dua. So cikgu recall sikit lah. Okey, pengiraan faedah. Okey, kita ada dua Kita ada dua. Kalau disebut saja faedah, yang ni adalah faedah mudah lah. Faedah mudah. Okey, formula dia faedah mudah I sama dengan PRT. Okey, ni formula dia I ni untuk I ni interest lah, ataupun I ni faedah. Kalau bahasa Melayu faedah lah. Okey, ataupun interest. Okey, P ni adalah principal. P Prinsipal. Prinsipal ni duit yang disimpan lah. Okey, nilai yang dilaburkan prinsipal ni. Okey, R kita ada rate ataupun kadar. Okey, kita ada T, time. T ni tahun lah. Time ataupun masa dalam tahun. So T masa masa diukur dalam tahun. Okey, ni adalah faedah mudah lah, faedah mudah. Kita ada lagi satu, yang pertama sekali faedah mudah. Yang kedua kita ada faedah compound. Faedah compound ni dia mesti sebut perkataan compound. UN compound dia mesti sebut. Kalau kat sini dia sebut faedah compound, so kena pakai faedah compound lah. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, Encik Zainal menyimpan sebanyak 4,000. So kita tahu tadi principal tadi, nilai yang dilaburkan. So P dia kita keluarkan maklumat yang kita ada. So P dia 4,000 yang dilaburkan di bank Bunga Raya dengan kadar faedah. Okey, kadar ni rate lah. Rate 2%. Rate 2%. Ataupun 2/100 lah. 2/100. Ni atau 2% rate untuk setahun. So T dia kita tahu 1 tahun. Okey, berapa faedah? So kita guna formula yang diberi, mudah je. Okey, formula I interest sama dengan PRT. So kita gantikan P ni principal tadi amount yang dilaburkan. So 4,000, R rate 2/100 darab dengan tahun T 1 tahun lah. So kita selesaikan. Tekan kalkulator ataupun pelajar boleh potong lah. Ni 20, kita potong 2040 darab 2. So RM RM80. So senang untuk soalan, untuk contoh yang pertama. Okey, kita guna saja formula. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Encik Badrul menyimpan sebanyak 5,000
So kita tahu tadi principal, amount yang disimpan, amount yang dilaburkan. So 5,000 dengan kadar faedah 3%, rate dia lah 3%, ataupun kita boleh tulis 3/100 untuk memudahkan perkiraan kita. Okey, seterusnya kita ada T. T dia adalah tahun, 2 tahun. Okey. Okey, so sekarang ni soalan dia hitung jumlah faedah. Okey, bila sebut saja faedah, faedah mudah lah. Faedah mudah, formula dia I sama dengan PRT. So kita masuk saja nilai dia 5,000. Okey, rate dia 3/100. Okey, T dia 2 lah, 2 tahun 2 tahun. So potong kosong, potong kosong. So 50 darab dengan 3. 50 darab dengan 3, 150. So darab dengan 2. So RM 300. Okey, jadi Encik Badrul menyimpan sebanyak 5,000 di bank dengan kadar faedah 3% setahun. Jadi faedah yang diperolehi untuk 2 tahun adalah 300. So simple soalan dia. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Okey, contoh 3. Cik Wong menyimpan sebanyak 10,000. So prinsipal dia lah 10,000. 3 dengan kadar faedah dia 4% setahun. So rate dia 4% setahun. Okey, hitung jumlah faedah. Ni faedah faedah mudah lah. Selepas 6 bulan. So kita ada T. T ni mesti dalam tahun. Jadi 6 bulan 6 per dengan 12 lah. Okey, kalau soalan dia hitung jumlah faedah. Faedah I sama dengan PRT. So P dia 10,000. 1, 2, 3. Rate dia 4%, 4/100. Darab dengan 6 per dengan 12. So kat sini lah. Okey, kita kecilkan kita kecilkan. So 02 kat sini potong, 02 kat sini potong. Okey, boleh kecil lagi tak? Boleh kecil kat sini kan? Boleh kecil. So kalau tak nak kecilkan, 100 darab dengan 4. So 400. 400 darab dengan 6 per dengan 12. Okey, yang ni kita tekan kalkulator lah. Tekan kalkulator Sekejap. Okey, cikgu dah keluarkan kalkulator. So 400. 400 didarab dengan 6. Okey, sama dengan 2,400 bahagi dengan 12. So pelajar akan dapat interest dia RM200. Mudah kan? Okey, hanya menggunakan formula ini saja formula ini saja. Okey, kita pergi contoh yang keempat. Okey, contoh 4, Encik Nazrin menyimpan sebanyak 8,000. So prinsipal dia okey 8,000. 1, 2, 3. Okey, di bank desa dengan kadar faedah. Rate dia 3%. Hitung jumlah simpanan. Dia nak jumlah simpanan Cik Nazrin selepas beliau menyimpan selama 2 tahun. Ni faedah kira kadar faedah tadi. Ni faedah mudah lah. Okey. Faedah mudah. So T dia 2 tahun lah. 2. So formula dia seperti biasa. So cikgu tukar warna biru I interest interest ataupun faedah dia sama dengan PRT. So kita kira P dia 8,000. Rate dia 3/100. Okey, time dia 2 lah. 2. So kita potong kat sini 20, potong kat sini 20. 8 kali 3 24, 240, 240. Okey, darab dengan 2. So 400.
80. Ni faedah dia. Soalan dia nak hitung jumlah simpanan. Jumlah simpanan selepas 2 tahun. So kita tambah je lah. 8,000 tambah 480. So dia akan dapat 8,480. Senang je. Ni RM duit Okey, kalau 3 tahun sama juga kaedah dia. PRT, so P dia 8,000. Rate dia 3/100. Darab dengan 3 tahun. So boleh potong 2, potong 2. So kat sini 200. 240 darab dengan 3. So kita tekan kalkulator sikit. Cikgu sedia kalkulator kat sini So 240 darab dengan 3. So akan dapat 720. So 720. Okey, jadi jumlah simpanan dia kena tambah lah. 8,000 tambah 720, RM8,720. So settle untuk contoh yang keempat. Mudah je kan? Okey. Okey, kita sambung contoh 5. Puan Vanmati menyimpan sebanyak 5,000. So P dia 5,000 P ni prinsipal ataupun nilai yang dilaporkan lah. Okey, di sebuah bank, berapakah jumlah simpanan selepas 1 tahun? So T dia kita dah tahu dah, 1 tahun. Dengan kaedah, jika kadar faedah yang diberikan, so rate dia 5% setahun. Jadi 5% setahun. Okey, untuk soalan A lah. Okey, untuk soalan B 6%. Beza jumlah faedah. So kita kena kira yang A dulu, baru kita kira yang B, dan kita tolak lah sebab dia nak beza. Okey, formula dia I sama dengan PRT. So prinsipal dia 5,000. Okey, rate dia 5%. Okey, darab dengan 1 tahun. So potong 2, 5 kali 5 20, 25. So 250 tambah kosong ni interest dia kalau 5% setahun. Kalau untuk soalan B ni soalan A. Okey, untuk soalan B I sama dengan PRT. So prinsipal dia sama juga 5,000. Rate dia sahaja berubah 6/100. Darab dengan 1 tahun juga So sekarang ni potong 5 kali 6 30 tambah kosong 300. Okey, soalan dia nak beza jumlah faedah. So beza. Bila dia nak beza, kita tolak lah. 300 tolak dengan 250. So beza dia RM50. RM RM50. Okey, dalam dua-dua situasi ni lah. Okey, mudah kan? Sebab soalan dia nak faedah. Dia nak faedah. Okey, kita pergi contoh yang seterusnya, contoh 6. Okey, untuk contoh yang ke-6 contoh yang ke-6, pada awal suatu tahun Puan Liu Fong menyimpan 15,000. Okey, prinsipal dia 15,000. Okey, simpanan dengan kadar dia, rate dia 4% setahun, dan perkompoundan. Ni compound compound. So kita tahu tadi kita dah bincang faedah compound. Bila sebut perkataan compound, compound, so formula dia MV sama dengan P 1 tambah dengan rate dia R bahagi dengan N darab dengan T kuasa kat situ So MV ni apa dia? MV ni adalah nilai matang lah.
nilai matang. Nilai matang. Atau bahasa Inggeris dia mature value lah, MV. So P dia sama juga, prinsipal nilai yang dilaburkan. R tu adalah kadar faedah. Kadar faedah, rate lah. Faedah. N ni bilangan kali faedah. Bilangan kali faedah dah compound. Compound dalam setahun. Setahun. Kita tengok ada berapa kali compound dia setahun. Okay, T ni masa lah. Masa mesti dalam tahun, jangan silap. Okey. So soalan dia sekarang ni dia ada pengkompaunan 6 bulan. Pengkompaunan 6 bulan. So dia ada nilai N dia lah. Okey. Jadi macam mana kita nak kira N dia? Okey. So setiap 6 bulan. 6 bulan maksudnya nilai N tu setahun ada berapa? Setahun 12 bulan bahagi dengan 6. So N tu kita dapat 2 lah. 2 So bila dah dapat N, kita masuk je dalam formula dia. Berapa jumlah simpanan Puan Liu Fong pada akhir tahun ketiga. So T dia mesti 3. 3 Okey, so kita kira MV. So cikgu pakai warna lain lah biar clear sikit. MV sama dengan P dia berapa? 15,000. P dia okey, 1 tambah dengan rate dia 4%. Kita tukar lah. 4 bagi 100, 0.04 bagi dengan N dia. Ni N dia. So N dia 2. So N dia didarab dengan N dia berapa ni? N dia 2. So 2 didarab dengan T dia 3 lah. T dia 3. So bila kita tekan kalkulator, so pelajar akan dapat jawapan dia. Okey, bila kita tekan kalkulator, so pelajar akan dapat 15,000 didarabkan dengan 1.1262. Yang ni dekat sini pelajar selesaikan. So kita akan dapat RM 16,892.44 sen. So senang kan? Okey, yang penting tahu formula. Okey, formula yang kita guna cikgu contoh sikit formula untuk soalan compound. Faedah compound ni formula dia. Kita pakai formula yang ni saja Okey, masuk je nilai terus dapat. Okey, kita pergi contoh yang ketujuh. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketujuh Sebuah bank menawarkan kadar faedah 5% setahun. So rate dia 5% setahun setahun. Okey, untuk simpanan dalam akaun simpanan tetap. So Puan Wahidah menyimpan. So prinsipal dia P dia. P dia simpan 10,000. Okey, pada awal tahun. Okey, berapakah jumlah wang dalam simpanan tetap beliau pada akhir tahun jika faedah compound? Okey, pelajar tengok dekat sini ada perkataan compound. So bila ada perkataan compound, kita pakai MV sama dengan P. Okey, 1 tambah dengan R bahagi dengan N. N darab dengan T. Itu formula dia. Okey, so sekarang ni dia kata 3 bulan sekali. Ni nilai N dia lah, N dia. So N dia 12 bahagi dengan 3 lah. So pelajar akan dapat N dia 4. Masuk je nilai dia kat sini. Ni untuk soalan A Soalan A masuk je. Nilai matang mature value P dia 10,000. 10,000 1 tambah dengan rate dia 5%, 0.05 bahagi dengan N dia 4.
Okey, dia nak 4 T dia 1 tahun untuk setahun. Kat sini setahun So 4 darab dengan 1 lah. So pelajar boleh tekan kalkulator, akan dapat jawapan dia. So bila pelajar tekan kalkulator, pelajar akan dapat A ni 10,000 10,509.445. So settle untuk soalan A. Kalau jumlah wang simpanan tetap beliau pada akhir tahun jika faedah di compound 3 bulan sekali. Kalau sebulan sekali, okey, sebulan sekali N dia dah jadi 12 12. So cikgu settlekan yang ni. Cikgu masuk terus nilai B B MV sama dengan sama juga 10,000. 1 tambah dengan rate dia sama juga 5%. 0.05% bahagi dengan N dia, sebab dia kata sebulan sekali. N sama dengan 12 bahagi dengan 12 lah. 12 bahagi dengan 12 sebulan sekali. 12 bahagi dengan 1. Sorry 1. So kita dapat 12 lah. So dekat sini mesti 12 lah. Okey, 12 darab dengan 1. So pelajar akan dapat jawapan dia 10,511.662. Okey, so settle untuk contoh yang ke 7 lah. Contoh yang ke 7. Okey, setakat itu dulu So daripada contoh pertama sampai contoh yang ke 7. Okey. So sekarang ni pelajar tahulah, pelajar tahu dia belajar 2 saja untuk pengiraan faedah. Kita ada faedah mudah dan faedah compound. Okey, untuk tajuk ni dia ada 21 contoh. So yang ni part 1 lah. Okey, 7 contoh dan kita ada part 2 dan part 3. Okey, semoga perbincangan ini dapat memberi sedikit gambaran lah kepada pelajar. Okey, dan cikgu harap boleh follow channel cikgu dan boleh komen dekat bawah. Tu yang paling penting sekali, komen dan tanya je apa soalan yang pelajar confuse. Okey, itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.